Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Adi Putra bin Sulaiman, Adimetri I191036559. Jadi, video kali ini adalah merupakan salah satu tugasan bagi kelas saya, iaitu Tasawur Islam MPU 3312. Dan yang paling penting sebenarnya apa tahu? Dalam berkesempatan ini saya sebenarnya nak menceritakan hasil bedah buku saya, di mana sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam untuk mengetahui dan mempercayainya. Anda mesti tertanya-tanya, bukan? Buku apa yang saya nak sampaikan ni? Tetapi sebelum tu, jangan lupa share pada rakan-rakan yang lain supaya video ini dapat memberi manfaat kepada mereka juga. Jadi buku yang saya nak ceritakan dalam buku ini bertajuk Rahsia Alam Malaikat Menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi buku ini sebenarnya dah lama dah, tapi buku ini pada asalnya dalam bahasa Arab, di mana tajuk asalnya adalah Alamul Malaikah fil Kitabi wal Sunnah, iaitu penulis asalnya adalah Muhammad Bayyumi. Buku ini telah diberikan nafas baru dan diterjemahkan kepada bahasa Melayu oleh Ustaz Abdul Salam Basok Al-Hajj pada cetakan kedua tahun 2009. Diterbitkan pula oleh Al-Hidayah Publication dan diedarkan oleh Ar-Risalah Produk Sendirian Berhad. Di dalam buku ini mengandungi 4 bab beserta dengan sub-sub topik, dan jumlah muka surat bagi buku ini adalah sebanyak 218 selai, termasuklah kulit buku depan dan belakang. Jadi apa yang buku ini cuba nak sampaikan sebenarnya? Yang pertama adalah menerangkan kejadian malaikat, menerangkan malaikat dan ciri-cirinya, bidang tugas para malaikat, dan yang terakhir keempat, apakah malaikat juga akan mati? Jadi saya akan ceritakan setiap bab secara ringkas dan padat kepada semua. Allah telah memberikan malaikat umur yang sangat panjang dan tidak akan mati kecuali mereka telah sampai kepada ajal mereka. Di antara mereka ada yang menjaga arash, ada yang menjaga syurga, ada yang menjaga neraka, ada pula yang menulis amal perbuatan dan lain-lain lagi. Maka dalam buku ini menyingkap sedikit sebanyak tentang kepribadian ataupun ciri-ciri para malaikat dan segala hal yang berhubungan dengan mereka berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Di dalam bab yang pertama, iaitu asal kejadian malaikat, menerangkan bahawa asalnya tercipta daripada, ialah kita tahu, nur dan cahaya, manakala jin diciptakan daripada api dan manusia daripada tanah. Sejak bila malaikat ini diciptakan? Jadi dalam buku ini memberitahu bahawa malaikat itu dicipta, tidak ada sebarang kitab dan hadis sahih menerangkannya bila. Tapi apa yang pasti, malaikat telah tercipta sebelum terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat mempunyai nama-nama yang tersendiri. Dalam buku ini juga ada menerangkan setiap tugas-tugas mereka, seperti yang kita ketahuilah secara umumnya. Di antaranya ada Jibril yang ditugaskan sebagai penyampai wahyu kepada para anbiya dan rasul. Mikail, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa hujan dan tumbuhan. Malaikat Israfil pula ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala kiamat dan masa kebangkitan. Jadi ketiga-tiga malaikat yang saya cerita tadi, iaitu Jibril, Mikail dan Israfil, merupakan pemimpin para malaikat. Dan ada lagi malaikat-malaikat yang diceritakan di dalam buku ini, seperti Malik, Munkar dan Nakir, serta Harut dan Marut. Bab yang kedua dalam buku ini pula menceritakan tentang malaikat dan ciri-cirinya. Malaikat memang sinonim lah dengan mempunyai sayap, itu biasa. Mereka juga tidak makan dan minum. Malaikat juga tidak berjantina lelaki ataupun perempuan. Mereka tak pernah rasa penat untuk mentaati Allah, sentiasa bertasbih di waktu malam dan siang. Malaikat juga tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan anjing. Jadi dalam buku ini ada juga menceritakan ataupun memperincikan setiap perkara-perkara, ciri-ciri, dan juga menceritakan tentang malaikat itu sendiri. Jadi bab yang ketiga pula menceritakan tentang bidang tugas para malaikat. Jadi di dalam ni kita akan mengetahui bahawa tugas-tugas para malaikat yang paling berat dipikul oleh para malaikat adalah yang membawa arash Allah. Dan seterusnya, tugas lain malaikat adalah menulis amalan manusia, dan malaikat pencabut nyawa yang dikenali sebagai nama Israel. Fakta menarik tentang buku ini adalah setiap permasalahan ataupun penceritaan hadis dhaif akan dijawab dengan hadis yang sahih, dan juga ada diambil daripada petikan ayat Quran. Jadi bila kita baca buku ni, ibarat ada satu perbincangan yang sedang berlangsung tau, dan kenyataan yang salah disangkal dengan jawapan yang sebenar. Elemen perasaan dalam penulisan adalah lebih bersifat nas hadis dan Al-Quran, banyak merungkaikan jawapan dan kenyataan yang bersifat dalil. Pembacaannya dan penggunaan bahasa mungkin agak terlalu berat, tetapi percayalah, bila kita membacanya, ilmu pengetahuan kita terhadap malaikat akan lebih luas. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.